Salam sejahtera, dan saya ingin menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong Parti Bersatu, yaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dalam kenyataan beliau mengatakan bahawa 10 Panglima Perang UMNO akan sertai PN. Pengumuman tidak lama lagi. Jadi saya melihat dalam kenyataan media yang dibuat, saya ingin menjawab kenyataan ini, yang mana jika inilah sikapnya pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional, terutamanya orang seperti Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini, maka kita tahu parti yang bernama Perikatan Nasional ini adalah parti kerja yang mengutip sampah politik, yang mana orang-orang politik yang tidak diperlukan lagi akan berkumpul di situ. Ini juga kita boleh lihat sebelum ini, apabila mereka mengiktirafkan pemimpin-pemimpin politik yang pada saya tidak mempunyai kualiti, yang dibuang daripada parti, membuat satu kumpulan dan akhirnya tertubuhnya Parti Bersatu itu, dan akhirnya juga mengambil kata-kata politik dengan kita tahu melalui sogokan mungkin duit, mungkin jawatan dan juga gelaran. Ini jelas apabila mereka merampas kerajaan yang waktu Pakatan Harapan memerintah di PRU ke-14. Jadi hari ini Datuk Seri Hamzah Zainuddin berbangga dengan mengambil alih-alih politik yang tidak diperlukan, ataupun mereka yang paling tadah dengan parti mereka sendiri. Contoh yang kita boleh lihat, parti yang bernama Bersatu, komponen Perikatan Nasional, itu tidak berjaya melahirkan tokoh-tokoh muda yang mempunyai integriti, yang mempunyai hala tuju politik yang jelas untuk membangunkan Malaysia untuk menjadi pelapis di waktu akan datang. Tak ada. Yang kita dengar hari ini, Hamzah Zainuddin amat berbangga kerana berjaya untuk mencari ataupun mengambil Panglima Perang UMNO konon-kononnya untuk bersama dengan mereka. Ini adalah pada saya satu politik lama yang masih lagi digunakan oleh orang seperti Hamzah ini untuk mengekalkan kuasa. Kita rakyat harus lihat ya, apabila alih-alih politik ini dibuang daripada parti mereka, dan mereka tidak berjaya untuk membuat satu pengaruh untuk diri mereka sendiri. Contohnya kalau kita lihat mereka-mereka yang dibuang daripada parti mereka tetapi berjaya membuat parti besar. Contoh yang kita boleh lihat seperti Syafi'i Abdal, contohnya berjaya membuat satu parti warisan. Ini menjelaskan bahawa ini adalah satu pengaruh dan beliau mempunyai integriti dalam kepimpinan. Tetapi kalau mereka seperti Azmin Ali contohnya, orang-orang UMNO yang telah dibuang dan akhirnya duduk dalam Parti Bersatu, pada saya mereka-mereka ini sangat kita boleh kategorikan sebagai sampah politik. Dan hari ini sebenarnya kita juga memerlukan tokoh-tokoh muda. Perikatan Nasional sebenarnya patut melahirkan tokoh-tokoh muda yang ada integriti, bukan melahirkan orang seperti Wan Ahmad Faizal, melahirkan Wan Saiful, yang pada saya mereka-mereka ini anak muda yang tidak memberi corak kepada politik negara ini, yang mana mereka ini menggunakan kuasa politik yang ada dalam waktu mereka masih muda dengan mencarut, dengan mencari keuntungan daripada jana wibawa, cepat kaya daripada politik. Pada saya ini juga tidak manfaat. Jadi sepatutnya Perikatan Nasional, terutamanya Parti Bersatu, melahirkan tokoh-tokoh muda yang mempunyai akar ataupun mempunyai pengaruh, ataupun mereka yang berjaya untuk dilihat ke depan. Tapi ini kita lihat berbangga dengan mencari 10 Panglima Perang UMNO yang nak dibawa. Panglima Perang mana yang nak dibawa ni? Ini politik. Nak bawa Panglima Perang daripada parti lain untuk menyokong kita, yang konon-kononnya pada saya juga tidak akan menguntungkan politik itu. Dan apa tujuannya? Dan kita tahu kepimpinan-kepimpinan yang lalu, orang-orang lama seperti Hamzah Zainuddin itu sendiri, seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, seperti Presiden PAS itu sendiri, dan ramai lagi tokoh yang berada dalam Parti Bersatu itu memang tidak dipercayai oleh rakyat. Buktinya adalah seperti Azmin Ali kalah teruk, Zuraida Kamarudin kalah, dan hanya 1-2 lagi daripada komponen mereka ini tadi yang mendapat sokongan rakyat. Jadi jelas di sini bahawa tidak perlu Hamzah Zainuddin nak berbangga. Sepatutnya Hamzah Zainuddin berbangga, saya telah pun melahirkan 10 Panglima Perang baru yang saya percaya boleh bawa ke depan, boleh membawa hala tuju Malaysia ini di waktu akan datang. Bukan seperti Hamzah Zainuddin yang dah tua, yang dah tidak dipercayai oleh rakyat, semakin hari semakin dibenci dengan komen-komen dan hanya propaganda yang
hendak menjatuhkan kerajaan, yang gila dengan jawatan, yang gila dengan kuasa, yang dia tidak sendiri juga ingat bahwa rambut dah beruban dan anak sendiri terjebak dengan isu melibatkan subsidi minyak rakyat. Kalau saya sebagai orang dalam politik seperti Hamzah Zainuddin ini, saya dah merasa malu. Sedangkan semua rakyat Malaysia ini tahu bahwa Hamzah Zainuddin ini kaya raya. Kenapa anak kamu masih lagi buat kerja yang sama? Sedangkan rakyat di negara ini rata-ratanya miskin. Bukannya Hamzah Zainuddin ini kategori B40 lah apa segalanya. Dia adalah orang kaya, memiliki harta berjuta. Jadi anak kamu 4-5 ekor pun kamu tak mampu jaga, bagaimana lagi rakyat yang kamu nak jaga? Jadi kamu hari ini nak bercerita tentang kemiskinan rakyat. Anak kamu saja terlibat dalam isu mencuri minyak masak yang mempunyai subsidi untuk rakyat. Jadi kehidupan itu lebih kepada untuk kekayaan, untuk kepentingan kekayaan pribadi, keluarga semua. Benda-benda ini dijawab oleh Hamzah Zainuddin sebagai isu kecil. Dia mengatakan bahwa itu isu kecil. Kalau sempat anak dia nak bagi tahu dekat dia bahwa gini-gini, maka perkara ini tidak besar. Inikah seorang pemimpin yang bekas jadi Menteri KDN, memegang jawatan-jawatan penting dalam politik? Pada saya tidak logik akal. Rakyat Malaysia harus melihat bahwa pimpinan yang ada dalam Perikatan Nasional hari ini adalah pimpinan yang tidak diguna pakai lagi oleh rakyat. Yang mana contohnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, kenyataannya berpusing sana berpusing sini, tidak menguntungkan rakyat. Presiden PAS, kenyataan seperti orang nyanyok. Hamzah Zainuddin ini sendiri mengeluarkan kenyataan, menggunakan panglima perang nak kutip sampah daripada parti politik lain. Yang mana ini sepatutnya tidak berlaku. Sepatutnya cari pimpinan-pimpinan yang terbaik. Jadi di sini jelas bahwa Parti Bersatu, Parti PAS hanya tahu mengambil idea orang lain, hanya tahu menggunakan kepakaran orang lain, dan akhirnya kalau mereka dapat, mereka gunakan orang ini untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk mereka nak membesarkan Perikatan Nasional itu, tetapi dengan idea orang lain. Ini pada saya tidak masuk akal. Mereka menggunakan, kita lihat Parti Bersatu itu sendiri, daripada pemimpin atasannya sampai ke bawah, yang mana kita lihat pemimpin kanannya, yang melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri, melibatkan Hamzah Zainuddin itu sendiri, ini adalah ahli-ahli politik yang tidak dipakai. Jangan Perikatan Nasional ini berbangga, ataupun Parti Bersatu dan PAS ini merasa berbangga bahwa kamu pernah jadi kerajaan. Kerajaan yang kamu tubuh itu adalah tidak diiktiraf, yang mana itu bukan kehendak rakyat. Jadi Bersatu dan PAS ini adalah parti pengkhianat, yang mana Bersatu mengkhianat kepada Pakatan Harapan. Hari ini kalau tidak ada Pakatan Harapan, Parti Bersatu ini tidak seperti mana yang kita lihat hari ini. PAS, kalau tidak kerana bersekongkol untuk menjatuhkan kerja Pakatan Harapan, mengkhianat mandat rakyat, PAS tidak mempunyai kursi yang banyak hari ini. Atas pembohongan semua ini. Jadi kita rakyat lalu lihat bahwa pembohongan parti yang bernama, gabungan parti yang bernama Perikatan Nasional ini adalah gabungan pengkhianat. Mereka adalah mengkhianat mandat rakyat. Mereka membohongi bahwa konon-kononnya rakyat dikhianati, tetapi sebenarnya yang pengkhianat adalah mereka. Kalau kita cek akun-akun ahli-ahli politik yang ada dalam Perikatan Nasional hari ini, rakyat juga akan pengsan tengok bahwa berapa nilai aset mereka. Jadi tak payah mereka berbohong. Orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau kita cek berapa ramai anak dia kaya, projek daripada mana semenjak dia jadi menteri, semenjak dia daripada dulu sehingga hari ini. Hamzah Zainuddin itu sendiri, yang mana mereka ini tidak pernah berpuas hati, tidak pernah cukup. Kuasa politik itu hanya mereka ambil daripada rakyat dan akhirnya mereka menekan rakyat. Kita lihat bagaimana kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sebelum ini dah pun kita lihat menjadi Perdana Menteri. Hamzah Zainuddin bagaimana dia menjadi Menteri KDN. Mereka sebenarnya menekan rakyat. Jadi tak perlu mereka berbohong. Jadi kalau rakyat rasa bahwa nak kepimpinan yang seperti itu, dibohongi, dibuat propaganda dengan ceramah-ceramah mereka yang dah dekat dengan PRN ini, konon-kononnya kerajaan gagal dan sebagainya, itu pembohong. Kegagalan apa yang ada hari ini cuba dibaiki adalah daripada mereka. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan itu terus menjadi kerajaan yang ada hari ini. Dia mengambil alih dalam keadaan
gaung yang dah dalam, lubang yang dah besar, yang mana susah untuk kita menutupi lagi. Ini hasil daripada siapa? Hasil daripada pemimpin-pemimpin yang duduk dalam kerajaan sebelum-sebelum ini, bukan disebabkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih banyak masanya di penjara, banyak masanya jadi ketua pembangkang, itu saja, tak terlibat langsung dalam isu pembangunan negara selama 20 lebih tahun. Jadi tak perlu nak salahkan pimpinan yang ada hari ini kerana mereka memang tak terlibat, terutamanya daripada Pakatan Harapan. So saya tak nak ulas panjang-panjang, sekian dulu dan terima kasih.